ikut mereka. Baik. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala dapat kita sambung lagi bacaan kita Aqidatul Awam. Dan kita masih lagi dalam bincang berkenaan dengan para malaikat, yang disebut dalam syair ini, tafsilu ashrin minhum Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Azrailu atau Izrailu, Munkar, Nakirun, wa Raqibun, wa kada, Atidu, Malikun, wa Ridwan, Muhtada. Jadi kita dah bincang berkenaan dengan dia pembahagian malaikat ni ada banyak apa? Ada 4 bahagian, 4 jenis para malaikat yang tugas masing-masing. Ada tugas mereka dipanggil mutasarrifun. Ini kerja mereka membahagi-bahagikan sesuatu. Mutasarrif ni untuk membahagikan sesuatu ataupun itu ada kuasa yang bukan lupa kuasa. Maksudnya tugas mereka tu besar. Mutasarrif. Jadi contoh seperti Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina Israfil dengan Sayyidina Azrail. Jadi kalau mutasarrif maksudnya muwakkal, satu yang diwakilkan kepada dia untuk buat satu benda yang besar. Jibril diwakilkan untuk wahyu, dan Israfil diwakilkan untuk Lauh Mahfuz, dan juga melihat meniup sangkakala. Dan kemudian Sayyidina Mikail diwakilkan untuk hujan, laut, rezeki, sungai, dan juga membuat bentuk jinnah ataupun janin ke dalam rahim ibu. Azrail diwakilkan untuk mencabut arwah, mencabut roh makhluk Allah Ta'ala. Baik, sekarang kita masuk, dan kemudian dah baca Fatinun. Bahagian kedua yang menjadi ujian kepada manusia adalah kubur, iaitu Sayyidina Munkar dan Sayyidina Nakir, Al-Fatinun ini. Dan masuk bahagian yang ketiga, pembahagian jenis malaikat Al-Hafidun, para malaikat yang mana ditugaskan untuk menjaga. Jadi ada 2 bahagian malaikat yang menjaga ni. Satu bahagian yang menjaga hamba daripada bala, bencana. Jadi kita bawa motor, sikit ke nak kenal dengan kereta, tengok tak kenal, kita rasa kita elak. Dan kadang-kadang ada juga seruh pada malaikat tu sebenarnya, mungkin dia tolak sikit. Kalau tengok dalam Facebook kan, dia pada tunjuk gambar yang orang nak mati dah, kereta nak melanggar sikit je, tapi tak kenal. Mungkin malaikat tepih waktu tu. Sebab Al-Muwakkalun ni, Hafizun ni, mereka ni bukan hanya kepada Allah Sayyidina Muhammad, manusia muslimin sahaja, tapi al-adamiyyin, seluruh anak Adam. Yang kata dalil rahmat Allah Ta'ala pada seluruh anak Adam ni, walaqad karramna bani Adam. Sebab tu ditanya pada Sayyidina Uthman kepada Nabi SAW, daripada riwayat Imam At-Tabari, anna Uthman sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an adadil malaikati al-muwakkalin bil adami. Nampak? Yang diwakilkan kepada adami, anak Adam seluruhnya, bukan hanya kepada muslimin adami. Faqala likulli adamiyyin 'ashratan bil-lail wa 'ashratan bin-nahar. Nabi kata setiap anak Adam 10 malaikat ditugaskan untuk jaga dia pada waktu malam, 10 lagi pada waktu siang. Wahidun an yaminihi wa akharun an shimalihi wa ithnani min bayni yadayhi wa min khalfihi wa ithnani an janbayhi wa akhar khabidun ala nasiyatihi fa in tawadha'a rafa'ahu wa in takabbara wada'ahu. 10 malaikat yang menjaga manusia siang dan malam. Satu duduk di depan sebelah kanan, satu lagi sebelah kiri, 2 di depan dan juga 2 di belakang. 2, 4, 5, 6. 6 lah. Wasnan an jambaihi. Dan juga asnan ala jambaihi, maksudnya yang duduk di Allah SWT di sebelah, macam mana jambi,
sisi dia. Di sisi dia ada dua pula. Kanan ada satu, kiri satu, sisi pun ada lagi. Wa akhar qabidun ala nasiri. Maksudnya athnan ala jambihi wa akhar qabidun ala nasiri. Yang akhir yang ni akan duduk di mana? Yang lainnya tu akan duduk qabidun ala nasiyatihi. Nasiyah yang duduk di ubun-ubun. Fa in tawadhu'a, kalau dia tawadhu, rafa'ahu. Wa in takabbara wada'ahu. Kalau dia takabbur maka akan diturunkan. Allah Subhanahu Muhammad akan diangkat kedudukan orang yang tawadhu tersebut. Siapa yang takabbur akan direndahkan kedudukan orang yang takabbur tadi. Wathnani ala syafatayhi, dua lagi duduk di bibir. Walaysa yahfazani alaihi illa salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang boleh menjaga kedudukan dua ni yang duduk di lidah ni kan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ashir yahrusaha min al-hayyati an tadkhula fa. Dan yang ke-10, malaikat yang ke-10 menjaga mulut, menjaga daripada masuk ular ke dalam mulut. Atau telinga, bukan mulut saja ni, telinga. Bahagian-bahagian kita yang lubang. Maksudnya kenapa? Kerana kita tidur semut banyak tapi semut tak masuk telinga. Ada malaikat jaga. Kalau ada malaikat jaga. Kalau semut masuk juga, itu qada Allah Taala. Dan mana takdir nak masuk semut itu. Biasanya kalau kita tengok dengan keadaan terbuka macam ni, binatang boleh masuk bila-bila masa. Lalat boleh masuk semua, tapi kenapa dia tak masuk? Kerana dijaga oleh malaikat. Jadi ini malaikat yang pertama yang menjaga daripada madar. Dan kemudian yang kedua, jenis yang kedua menjaga daripada lamma yasduru minhu min qawlin aw fi'lin aw i'tiqadin. Maksud yang menjaga dari apa yang keluar daripada lidahnya, daripada perbuatan dan juga daripada apa yang dipegang, i'tiqad dalam hati. Jadi sebab tu kata wal hafizuna lama yasduru min al-'abdi min qawlin aw fi'lin aw i'tiqadin ithnan. Maksudnya yang melihat apa yang keluar daripada mulut, yang keluar daripada hati dia, yang keluar daripada orang panggil perbuatan dan juga i'tiqad dia, dua malaikat, raqib, atid. Wa kullu minhuma raqibun wa atidun. Setiap daripada dua mereka ni hafiz wa hadir. Raqib maksudnya hafiz, atid maksudnya hadir. Maksudnya dia sadar dengan kita. Dia takkan pisah. Dan Allah Subhanahu Muhammad kata para ulama, mereka ni tidak akan la yataghayyarani, tak akan bertukar selagi mana tidak mati. Kalau mati, hamba tersebut yang ada raqib dan atid yaqumani ala qabrihi yusabbihan wa yuhallilan wa yukabbiran. Mereka akan duduk di kubur pula. Raqib dan atid akan duduk di kubur orang yang telah mati tersebut dan kemudian akan sentiasa bertasbih, bertahlil dan bertakbir. Dan wa yaktubani thawabahu lahu ila yaumil qiyamati in kana mu'mina. Dan mereka akan terus menulis pahala takbir, tahlil apa semua tu sampai hari kiamat. Ni kalau kata dia ni orang yang beriman. Dan kalau kata dia ni orang yang kafir dan munafik, malaikat dua ni akan duduk di kubur dan akan melaknat sampai kiamat. Beza dengan mukmin dengan munafik dan kafir. Mukmin akan diberi, maksudnya malaikat juga akan bagi syafaat ketika tersebut. Depa bertasbih, pahala tu sedekah ke dia. Sedekah ke orang kubur. Mereka takbir, sedekah pada dalam kubur. Jadi ni kalau orang tanya malaikat bukan ar-raqib atid lepas kita mati dia pergi mana? Ni ujar. Dah dia duduk di kubur orang yang mati juga. Untuk nak bertasbih, bertahlil, takbir. Dan dikatakan, disebut oleh sebahagian para ulama, di kulli yaumin wa lailatin malakan. Falil yaumi malakan wa lil lailati malakan. Setiap siang dan malam ada dua malaikat. Dua malaikat siang, dua malaikat malam. Nampak tak? Jadi seolah di sini ada 4 malaikat lah. Fatakunul malaikatu arba'atan yata'aqabuna 'inda salatil 'asr wa salatis subhi. Akan bertukar shift pada waktu solat subuh dengan solat asar. Ikut pandangan inilah. Pandangan yang kedua ni, kalau kata subuh, malaikat yang subuh akan turun pula. Malaikat subuh nama minyak wangi, kan? Malaikat subuh. Jadi dua malaikat akan turun, tunggu, tengok keadaan hamba ni. Kalau kata dia buat baik, maka dia akan berdoa kepada orang tersebut.
Tauhid dia akan sampaikan kepada Allah Ta'ala. Dan kadang Allah Maha mengetahui. Allah tak perlu untuk nak bagi tahu. Cuma ini dalil kebesaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan sebagai apa ni, makhluk Allah Ta'ala yang tugasnya masing-masing. Jangan sebut pembantu, sebab Allah tidak perlu pembantu. Allah tidak perlu pembantu. Yang ini bukan sebagai membantu Allah Ta'ala, tidak. Ini sebagai menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Tuhan Maha berkuasa sejak pada azali lagi. Dia punya qudrah. Kan? Qudrah Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak jadikan kita pun, dah Maha qudrah. Allah Ta'ala dah Maha qudrah. Tapi Allah Ta'ala jadikan untuk zahirkan apa ni, asar qudrah Allah Ta'ala. Nak zahirkan saja. Tak ada kesan apa pun kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak jadikan pun, tetap Allah Ta'ala Maha berkuasa. Baik, yu'arraqan ma yaktubani min a'malil ibad bil ayyam wal jam'i wal a'wam wal amakin. Dia akan tulis semua. Yu'arrikh, maksudnya mereka ni akan tak tarikh pukul berapa semua apa yang kita buat. Yang mana kita buat setiap hari. Lepas tu kalau kata setiap Jumaat pula, wal jam' kan. Lepas tu wal a'wam. Lepas tu setiap apa ni, Allah sama ada jama' ni bukan maksud setiap Jumaat. Setiap dalam keadaan kita dalam keadaan berjemaah ke, dalam keadaan apa ni, am, tahun, ataupun setiap tempat yang mana kita buat, semua akan ditulis. Malaikat yang apa ni, menulis kebaikan akan duduk di sebelah kanan, yang menulis kejahatan duduk di sebelah kiri. Katibul hasanat aminun atau amirun ala katibis sayyi'at. Yang menulis kebaikan, dia pula yang akan menjadi ketua kepada yang menulis kejahatan. Jadi kalau kata orang ni buat benda baik, badaral malakul yamin ila kitabatiha. Malaikat yamin ni yang sebelah kanan, kita buat baik satu saja, terus tulis. Tak ada nak tunggu saat kan tengok orang tak, terus tulis. Fa qala apa ni, wa idza fa'ala sayyi'ah, kalau kita buat jahat, qala al malakul yasar li malakil yamin atu, dia tanya pula. Tak, kalau buat benda jahat, malaikat kiri akan tanya malaikat kanan, nak kena tulis ke yang dia buat ni? Fa yaqulu lahu isbir, sabar sat, jangan tulis lagi. Wala taktub la'allahu yastaghfiru aw yatub, mungkin dia beristighfar lagi ataupun dia dah bertaubat balik nanti. Fa in taba katabta hasanatan, kalau dia bertaubat kamu tulis baik. Wa in lam yatub ba'da mudhi 6 sa'at, kalau kata tak berlalu dah 6 jam tetap tidak bertaubat lagi, qala lahu uktub arahanallahu minhu. Uktub, tulis lepas 6 jam. Kalau tak bertaubat, terus dia suruh tulis. Malaikat kanan akan kata tulislah. Arahanallahu minhu. Arahanallahu minhu maksudnya ada doa bil maut. Ya Allah matikan dia. Ya. Sebab tadi kata ulama, antara sebab orang mati muda kerana buat banyak buat maksiat. Tapi jangan semua orang lah. Tak kira kita tengok orang tu mati muda ni banyak maksiat. Yang hukum secara umum. Ada orang mati muda, imam-imam pun ada banyak mati muda. Mati muda tapi apa ni, khutub Imam Nawawi 45 tahun umur, Imam Syafi'i 55 tahun yang umur. Dia meninggal mereka ni tinggal dengan keadaan dah tinggalkan banyak kebaikan dan apa ni, orang panggil apa, rahmat kepada umat. Jadi jangan samalah. Boleh. Lepas tu mau doa Allah Ta'ala, doa kepada Allah Ta'ala yang pertama, moga panjang umur kita ni dalam kebaikan. Ya makruh kita minta doa mati. Makruh. Sebutlah hadis. Makruh minta doa untuk mati. Tapi kalau mati itu baik untuk akhirat, mati tak apa. Boleh doa. Dia ada kaid pula. Dia secara umum tak boleh. Minta doa untuk mati tak boleh secara umum. Tapi kalau kata minta, ya Allah, kalau mati itu baik untukku, untuk akhiratku, maka matikan aku. Boleh. Al-Imam Bukhari, Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, dia tulis kitab tajuk bab makruh minta doa kalau untuk mati. Tapi dia sebelum meninggal, dia ditahan di sebuah kampung di Qartan, ingat Qartan tu dekat dengan apa ni, nak masuk dah ke marhalatain, 2 marhalah nak masuk ke Bukhara. Ditahan oleh Amir Bukhara, tak boleh masuk. Jadi dia ada munafasah dia di antara dia dengan pemerintah Bukhara waktu itu. Dia tak masuk tak apa. Dia duduk di Qartan. Duduk sampailah akhirnya fitnah yang macam-macam dibagi kepada dia. Membuat fitnah macam-macam.
Dan 2 minggu sebelum dia wafat, dia doa kepada Allah Ta'ala. Dia kata, ya Allah, kalau mati ni baik untuk aku, ya Allah. Untuk akhirat aku, matikan. Dan 2 minggu lepas tu dia meninggal. Jadi orang bincang. Dia sebut dalam kitab, dia tak boleh doa untuk mati. Ni dia doa pula mati. Lepas tu orang kata, ni fik. Imam Bukhari dia minta doa untuk akhirat. Orang yang minta mati untuk dunia, dia tak tahan dengan dunia dia. Duit tak ada apa semua, minta mati. Ni makruh. Ni makruh. Tapi kalau untuk akhirat, boleh. Tak masalah. Kerana takut jadi fitnah dan sebagainya. Mati lebih baik. Jadi doa. Nabi doa gitu. Ada Nabi. Dan saya tak ingat doa. Nanti saya tengok. Baik. Jadi gitu. Kerana apa? Kerana malaikat dia doa tadi, arahanallahu minhu, kami, ya Allah rehatkan kami daripada hamba ni. Arahanallah maksudnya, ya Allah rehatkan kami daripada hamba ni. Kami tak larat nak tengok dia buat benda. Kita tahu benar ni, tapi kita buat maksiat juga kerana kita kena lupa. Ataupun kerana maksiat tu melebihi akal dan juga iman kita. Dan nafsu tu lebih pada iman dan akal kita waktu tu. Jadi menang ke nafsu. Itu kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya, kita mengaji dengan Abi Umar ni. Dia sebut jelas-jelas. Ikut nafsu, maksudnya ikut khinzir. Jadi khinzir kita ikut dengan nafsu khinzir kita. Nafsu ni khinzir kan. Jadi apa ni, kalau ikut tu maksudnya soalnya kita telah ikut babi sebagai ketua kita waktu tu. Dia anggap sebagai babi. Dia gunakan bahasa yang ganas, bahasa yang bodoh tentang nafsu ni, dan tidak menafikan semua nafsu. Bukan semua nafsu lah. Ni nafsu amarah bisu. Sebab nafsu dia ada banyak jenis. Ada orang dia nafi nafsu tu, nafsu tak guna. Sebab nafsu ni orang buat jahat pasal mana, tak kenal. Sebab tu ulama-ulama dalam kitab tasawuf dia bincang nafsu ni banyak jenis. Nafsu lawamah, nafsu mardiyah, nafsu radiyah, nafsu kamilah, ya. Nafsu mutmainnah, ya. Nafsu amarah bisu. Yang bahaya tu nafsu mutmainnah. Nafsu amarah bisu. Nafsu apa lagi? Nafsu lawamah. Nafsu lawamah apa dia? Tanda-tanda ada nafsu lawamah kat kita. Kita buat dosa, kita laum. Kita akan cela diri kita. Buat dosa, kita Allah buat dosa. Dia nafsu lawamah tu ada. Kalau tak ada langsung tu, tu masalah. Tu nafsu amarah tu memang banyak semua dalam jiwa. Biasanya lah. Kita ni akan ada perasaan hati kita mengaji, kita akan rasa tak pernah kenal buat dosa. Tapi buat juga. Buat apa, lepas tu rasa insya-Allah rasa bersalah lah. Rasa bersalah hati tu. Dia rasa laum, dia rasa nak cela diri dia terhadap dosa yang dia buat. Maka ada nafsu lawam. Kalau nafsu mardiyah, nafsu kamilah, atau nafsu mutmainnah, yang tu tinggi ya. Atau nafsu para wali, nafsu para nabi. Baik. Kemudian dan disebut dalam apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, disebut dalam sebuah riwayat, tu'radu sahaifal a'mali ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabahan wa masa. Amalan kita ni akan dipajangkan, akan diperlihatkan di depan Nabi SAW setiap pagi dan malam. Setiap pagi petang. Walam yahmila min amri al-'abdi syai'an illa katabahu. Dua malaikat ni takkan sikit pun lalai dalam menulis semua yang kita buat. Sikit pun tak tinggal. Tulis semua. Ini bahaya ni. Nanti di akhirat dia tunjuk semua. Kita cakap apa, kita tulis apa, kita nak buat apa. Kita tengok apa. Sawa'un kana qawlan aw fi'lan aw azma, sama ada kalam kita, perbuatan kita ataupun azam kita. Fa idza azama ala hasanatin ya'rifanaha bi tibi raihatiha. Kalau kita berazam nak buat benda yang baik, depa dua ni akan tahu macam mana. Malaikat dua ni akan tahu dengan sebab keluar bau wangi dengan azam kita. Dengan azam kita hari ni nak baik lah. Dan kita hari ni kita nak zikir apa ni, selawat pada Nabi kurang-kurang ni 1000 kali. Baru azam buat doa ni. Masa azam tu ikhlas sungguh. Tak ada langsung niat nanti kita nak bagi orang tengok apa semua kali, nak bagi orang apa semua. Keluar bau wangi. Malaikat tulis terus baru. Yang ada benda baik dia nak buat. Ya. Wa idza azama ala sayyi'atin, kalau buat azam nak buat benda tak baik, ya'rifanaha binatni raihatiha. Akan bau busuk pula. Bau busuk, ni azam tak baik. Kenapa azam ditulis? Karena azam dihampir dah dengan amal. Yang tak ditulis apa ni, hadisun nafsi. Lintasan hati itu tak ditulis. Baru terpikir tu keluar hati. Yang itu hadisun nafsi. Ataupun gharizah. Yang itu tidak ditulis.
Ada dalam Ihya Bawan, Qabasun Nurin Mubin tu ada dibincang oleh hadis daripada kalam Imam Al-Bukhari. Dan mereka tidak akan berpisah daripada hamba ni illa inda ihda thalath hajat. Jadi 3 keadaan saja malaikat ni akan berpisah sekejap. Yang pertama inda qada'i hajatil insan baulan aw ghaita. Kencing berak malaikat tu akan duduk di luar. Tak akan duduk masuk sekali. Indal jima' ketika bersetubuh. Yang ketiga indal ghusl ketika mandi. Karena waktu diwujudi kashfil aurah. Waktu itu kita buka aurat. Maka malaikat ni tidak akan duduk sekali. Bukan kerana mereka bernafsu, tengok mereka tidak ada nafsu. Jadi sebabkan adab dalam malaikat. Beza dengan hafazatil ula, ghairul katibin. Katibain, lain dengan katibain. Yang 2 malaikat yang menulis ni, mereka akan duduk jauh sikit. Tapi kalau hafazah, mereka tidak akan berpisah sikit pun dengan hamba. Hamba buatlah apa pun, duduk dalam biak ke, berak ke, kencing ke, setubuh dengan isteri ke sekalipun, dia tidak akan pisah. Dia akan duduk situ. Bal yulazimunahu abada. Fa idza faraqa al-katiban al-'abda 'inda hadhihi al-af'al fala yamna' dhalika min kitabati ma yasdur minhu. Walaupun malaikat tu dah pisah keluar, duduk dalam bilik ayak, duduk bilik ayak. Kita duduk dalam bilik ayak buat benda tak elok. Ta'udzubillah. Dalam bilik ayak. Ya. Waktu tu apa dia akan berlaku? Malaikat tu bukan dia tak tahu, dia tahu juga. Bukan dia menghalang daripada dia untuk tulis. Tak halang dia tulis. Duduk kat luar dia boleh tulis juga. Tak kira kata tak, alhamdulillah. Lepas ni nak buat maksiat apa masuk bilik ayak. Tengok benda tak elok ke apa semua, duduk dalam bilik ayak. Sebab malaikat tak ikut tu. Sambil kencing. Tetap dia akan tulis juga. Sama ada akan keluar bau wangi ataupun busuk daripada bilik ayak semua. Busuk sebab berak kita. Wa fi ghairi hadhihi al-af'al la yufariqanahu walau kana baitahu fihi jarasun aw kalbun aw suratun. Jadi kalau kata perbuatan kita buat tadi, satu lagi antara yang menyebabkan malaikat tidak masuk, kalau kata ada anjing di rumah ataupun ada loceng di rumah ataupun ada surah, ada gambar-gambar apa ni dan sebagainya. Gambar ni maksud dia macam mana? Bahkan surah maksud dia timsal, patung. Patung. Ataupun gambar yang penuh. Gambar penuh ni macam mana? Gambar yang Allah Sayyidina Muhammad. Dia bahan panjang buat gambar ni. Kita sebut gini saja jadi tak apa nak jelas. Kita sebut ringkas dia no. Kalau gambar fotografi boleh, tak ada masalah. Gambar kita keluarga apa semua tu boleh, tak ada masalah. Dan gambar orang-orang yang soleh tidak ada masalah. Walaupun sebagian ulama ada yang agak syadid dalam bab ni. Gambar orang soleh boleh. Saya pergi rumah para alim ulama, banyakkan mereka ada gambar. Atau rumah Habib Zain Sumin di Madinah. Masuk dalam bilik itu ada gambar dia. Gambar dia sendiri. Besar kami. Besar tu. Besar frame tu gambar dia. Lagi besar lagi. Gambar dia satu penuh badan. Penuh badan sampai ke kaki. Jadi maksudnya ada dibincang para ulama, gambar pemimpin boleh tak? Gambar Najib, boleh. Boleh. Bukan dah gambar Najib itu boleh tak? Gambar tu. Gambar pemimpin, siapa-siapa pemimpinnya boleh. Kata Al-Imam Nawawi Bantani sebut boleh. Untuk apa? Karena bila pasang gambar banyak ni, satu untuk menghadirkan ta'zim bagi rakyat kepada pemimpin tersebut. Jadi kalau kita jadi pemimpin, dan kita kata gambar, saya nak buang gambar dia, boleh Mursi buang gambar dia. Kerana dia tak mau orang agungkan dia dengan gambar, nak dengan amalan dia buat. Alhamdulillah tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau ada pemimpin seorang lagi naik, dia kata tak apa, pasang gambar dia, tak apa, tak ada masalah. Jadi adakah akan bercanggah dengan hukum fiqh? Tak bercanggah dengan hukum fiqh. Nampak tak? Ini fiqh. Ini fiqh. Bukan nak tahu mesti tak tahu. Bukan dia tak tahu hukum semua ini. Dia tahu. Cuma dia buat tadi mungkin kerana nak elakkan dia sama dengan Jababirah sebelum-sebelum. Bangga dengan gambar lebih daripada amal. Baik. Jadi saya gambar-gambar lain, gambar tu macam mana? Wanted. Rono Zoro. One Piece. Tak penuh. Tak apa. Pada kat kepala. Itu tak apa, dalam masalah. Cik, tak buk. Kan? Saya buk sebab tak apa. Baik. Dan satu lagi gambar yang tak dengar, gambar-gambar lucah dan sebagainya. Perempuan bogel tak gambar. Baik.
Gamak lelaki bogel ni jangan orang bohong. Okey, orang selalu bohong. Gamak lelaki bukan orang jangan. Wa amma hadis la tadkhulul malaikatu baitan fihi jaras. Malaikat tidak akan masuk rumah yang ada loceng. Ini rumah kita ni macam mana dengan loceng? Kalau loceng ada kata termasuk juga dalam bab. Rumah para masyayikh pun banyak ada loceng. Loceng masukkan loceng, loceng. Jadi pun termasuk juga. Satu sebagian ulama kata antara tanda kiamat akan dibawa masuk loceng ke dalam masjid. Rupa-rupanya ni handset ni. Kan ada loceng bunyi, kering macam loceng masuk dalam masjid. Antara tanda-tanda kiamat. Nabi sebut dalam gambar. Itu termasuk salah satu juga sebagai loceng. Jadi macam mana? Dah ambil yang janib yang paling luar lagi lah. Masuk loceng ni hakiki lah. Walaupun ada ulama terjemah begitu. Maksudnya suruh silent lah. Bila silent, maksudnya kita dah hilangkan loceng tu. Boleh tak? Sebab loceng ni yang masukkan tu dia akan berbunyi. Kita elakkanlah daripada rumah kita ni kita bubuh. Dekat pintu-pintu tu bubuh. Macam loceng-loceng. Apa daun pintu tengah yang kita lalu bunyi kena. Dia bagi bunyi loceng. Tapi kalau kata hak beli di Terengganu apa tu? Bukan loceng tapi apa? Kulit siput tu. Tapi dia belaga-belaga tu. Tak kira loceng kot. Dia kulit siput. Dia belaga dia bunyi. Dia kata terus panggil loceng. Dah. Nanti kat tu tak pergi hukum semua pun. Tak boleh. Haram. Handset tak boleh pakai apa. Habis tu duduk dalam hutan lah. Silap jumpa beruk pun pakai handset. Rupanya dia pun jumpa. Alam. Jadi yang dimaksudkan malaikat yang tak akan masuk rumah ada loceng tu, malaikat apa? Malaikat rahmat. Bukan malaikat maut, no. Malaikat maut dia masuk gitu kan. Dia belah babi ke belah anjing semua keliling rumah belah. Dan malaikat tak masuk rumah. La tadkhulul malaikatu baitan fihi jaras atau fihi kalb. Mahal lah. Belah anjing. Dia dah mampu juga. Tok Guru Aziz jawab apa? Comel Tok Guru Aziz jawab. Orang tanya kat dia, Tok Guru dengar dalam hadis apa ni anjing kalau dia duduk di rumah, malaikat tak masuk dalam rumah. Jadi itu malaikat maut tak boleh masuk. Tok Guru Aziz kata apa? Malaikat yang apa ni akan cabut nyawa anjing tu, malaikat tu cabut nyawamu juga sama. Maksudnya nyawa anjing tu pun dia tarik juga. Nak bimbang apa dengan anjing tu. Jadi malaikat maut tidak akan lari daripada benda tersebut. Yang akan jauh malaikat rahmat. Lepas tu bila satu hari Nabi balik ke rumah, dia tengok apa ni malaikat rahmat tidak ada. Ya, Nabi tengok duduk di luar. Nabi tanya duduk, kenapa duduk di luar? Ada anjing dalam. Pokoknya ada anak anjing duduk bawah katil. Anak anjing kecil duduk bawah katil rumah Nabi SAW. Jadi dikeluarkan. Awak di Madinah waktu tu dia banyak binatang-binatang tersebut. Tak kira apa tak gitu. Cuma tak boleh halang anjing masuk. Atungkan binjangan kita. Awak kata boleh jadi masuk. Sebab rumah sahabat dulu kata ulama, kadang daun pintu dia hanya buat daripada kulit. Kulit. Jadi orang boleh masuk. Boleh masuk. Baik. Jadi macam mana tulis? Tulis itu macam mana? Malaikat ni tulis guna apa? Kata ulama, haqiqiyatan. Haqiqiyatun. Al-kitabatu haqiqiyatun, dengan cara yang betul. Ada alat tulis, ada kertas, ada dakwah. Ya'lamuha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diketahui Allah Ta'ala. Macam mana bentuk pen dia tu? Macam mana bentuk kertas, macam mana? Tak ada kertas tapi bau kita ni. Diketahui di sisi Allah Ta'ala. Beza dengan sebahagian orang yang berpandangan innahu kinayatun 'anil hifdzi wal 'ilmi. Kinayah saja. Mana? Sebagai kata ni bukan masuk kertas betul. Hanya kinayah pada kertas, tak ada hafalan. Hafal seolah macam ditulis atas kertas. Tak. Yang betulnya ada sungguh kertas, pen dan juga dakwat sekali. Untuk malaikat tu tulis apa yang kita buat. Faham? Ulama bincang, duduk di mana malaikat penulis? Hak tulis amalan kita duduk di mana tempat dia? Adakah di bawah? Pandangan pertama sebut duduk najizah. Najiz di mana ni? Di gigi geraham. Malaikat tu akan duduk di gigi geraham. Ai aqiru adrasihi al-ayman wal aysar. Duduk di ni gigi geraham yang hujung kali kanan dan kiri. Wa qila atiqahu. Bagian kata di sini, di bahu dia. Dekat dengan tekuk. Sebahagian pandangan lagi kata di zaqnahu, di dagu. Malaikat duduk di dagu. Wa qila syafatahu, sebahagian lagi kata duduk di mulut. Wa qila anfaqatah.
Sebagian kata dia anfaqah. Anfaqah di mana? Ni bulu di bawah. Di bawah ni. Hak ni makruh buang. Sebab tu ulama sebut makruh. Makruh buang anfaqah. Jadi kalau kita nak cukok janggut, memang cukok, tapi jangan ni jangan cukok. Cukok janggut. Cukok janggut pun khilaf dah di kalangan ulama. Ada ulama kata haram, ada ulama kata boleh. Mazhab Syafi'i makruh. Hak yang kuat makruh dalam mazhab Syafi'i. Walaupun ada sebagian pandangan ulama kata haram dan sebagainya, tapi pandangan tersebut tidak kuat dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Abu Hanifah haram. Bab cukok janggut. Banyak bahasan. Ada ulama tulis kitab khas berkenaan dengan janggut tadi. Tak tumbuh janggut nak buat macam mana kan? Itu tak perlu bincang lah. Lagi Pak Wahabi tengok tak tumbuh janggut pun dia komplain. Apa janggut tak tumbuh? Dah ingat macam kita apa? Tumbuh janggut. Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is semula-mula mengajak dia tak ada janggut. Syekh Muhammad Ibrahim dia jenis tak tumbuh janggut. Syekh Muhammad. Jadi Pak Wahabi duk main kelas kata muhaddis apa janggut tak ada. Dia ingat janggut ni kita boleh minta kot. Duduk depan cermin janggut tumbuh. Janggut potong. Pendek. Dia ingat gitu kot. Akhirnya Syekh Muhammad Ibrahim dia kata pergi ke makam Imam Syazili. Disebut sebentar. Saya tak nak tanya kat Syekh hebat ni. Pada yang pergi ke makam Imam Syazili di Maisrah. Kemudian doa makam Imam Syazili. Moga Allah Ta'ala tumbuhkan janggut. Balik tu tumbuh janggut tu. Balik tu janggut tumbuh. Ada jambang. Senyap tak dapat Wahabi. Lepas tu komplain pula bab jubah pula, jubah labuh sikit. Ni apa ulama hadis buat jubah labuh? Jubah semua. Semua depa nak komplain. Jubah lah. Sebab tu yang ulama sebut apa dalam bait syair. Siapa ingat? Wa ainur ridha, apa dia? Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Kata balik. Wa ainus suhti saya terlupa. Bayar Ustaz? Kena baca baik tu. Kena hafal. Saya apa selalu lupa baik tu. Tambah nak lupa. Ada iPad tak? Tapi baik maksud baik syair tu wa ainur ridha. Mata kalau kata dia ni orang suka pada seorang. An kulli aibin kalilatun. Kalau tengok aib orang ni pun dia akan buat macam buta, tak nampak. Wa ainus sukhti. Tapi kalau kata mata orang ni dia memang suka benci dah kat orang tersebut. Dia tengok apa pun tu bedi masawiyah. Dia akan bawa kepada membuat benda tak elok. Sebab tu kita tengok kadang-kadang orang tu tak kenal kat kita ni. Kita bercakap apa pun dia kena komplain. Orang tak suka kat kita. Tapi kalau orang suka kat kita, kita cakap apa pun. Kalau kata kita cakap benda tak betul pun, dia akan apa? Dia akan kalilah. Dia akan buat macam tak nampak apa yang kita cakap. Dia buat buta. Tak kot, tersilap kot. Yang ni kot. Macam kot-kot tu banyak lah. Kenapa? Kerana dia suka kepada orang tersebut. Tapi kalau kata dia benci, cakaplah apa pun, semuanya dia akan komplain. Dia akan kata ni tak betul. Cakap apa macam tu. Kenapa? Kerana dah memang tak suka. Ini dah masalah manusia. Baca apa tu apa? Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun walakin ainus sukhti tubdil masawiyah. Lupa sikit ya. Walakin. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun walakin ainus sukhti tubdil masawiyah. Masawiyah maksud masawi. Masawi maksud dia kejahatan. Ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Mata yang redha kalau melihat aib seorang tersebut, kalau kata dia memang suka pada orang tadi, kalilah dia akan seorang macam tidak mandang pada dosa yang dilakukan. Walakin ainus sukhti, tetapi mata yang membenci kalau dilihat tubdil masawiyah, akan nampak saja keburukan dan kejahatan. Dia tak nampak kebaikan. Ini beza. Baik. Masuk pada bab. Anfaqah sini. Lepas kalau buka dalam apa ni syarah kepada Safinatun Najah, Nailur Rajab. Syarah kepada Safinatun Najah, dalam tu ada cerita bab bulu-bulu di muka saja.
Ni panggil apa, ni tepi ni panggil apa, ni janggut panggil apa, bawah ni panggil apa, tepi ni panggil apa, sini panggil apa, ni panggil apa, ni panggil apa, bulu mata panggil apa. Semua disebut nama masing-masing. Kita senang kan, bulu mata, bulu pening, tu dah beza tu. Janggut, yang ni kumis ni lah. Ni kumis lah, dipanggil kumis lah. Kumis misai. Yang ni dia panggil apa? Ni tepi misai. Ni kalau dalam bahasa Arab panggil sibalan. Sibalan. Yang tepi. Baik. Disebut dalam riwayat Imam Mujahid kata apa? Annahu in qa'ada kana ahaduhuma amamahu wal akhar wara'ah. Kerana Imam Mujahid kata kalau kita duduk, dia seorang duduk di depan, seorang duduk di belakang. Wa in raqada kana ahaduhuma 'inda ra'si wal akhar 'inda rijlaihi. Kalau kita tidur pula, seorang duduk di kepala, seorang duduk di kaki. Jadi kita gabung di antara banyak qaul ni bi annahuma la yazamani mahallan wahida. Gabung semua sekali. Ada yang pandang kata duduk di anfaqah, ada yang kata duduk di najis, ada yang duduk kata di zaqan, ada yang kata duduk di anfaq unuqah, jadi ada duduk di duduk di khafah ni kan, duduk di tengkok dan sebagainya, duduk di dekat dengan bau. Pandangan semua ni, lepas tu ada kata duduk di depan, duduk di belakang, ada kata duduk di waktu kita tidur pula duduk di kepala, duduk di kaki. Habis kita kata malaikat dua ni dia tidak lazim tempat yang satu. Dia kadang duduk di sini, kadang duduk di sini, kadang duduk di depan, duduk di belakang, gitu keadaan. Baik. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Bajuri. Dan yang lebih baik, kata Imam Bajuri, at-tawaqquf. Ni tawakuf. Al-waqfu dia kata. Kalau bab ni baru tawakuf. Kerana ni bab ghaibiyah. Bab ghaibiyah. Banyak tawakuf ni kita jumpa dalam bab ghaibiyah. Ulama ajar tawakuf dalam bab ghaibiyah. Banyak dalam bab ghaibiyah. Dalam bab fiqh pun ada juga, tapi sikit sangat. Sikit sangat lah. Gambar MCADP lah. Tawakuf. Wal qazinun ithnan. Qazinun ada dua pula. Malaikat yang menjaga pula. Dia panggil qazin. Jadi kita dah bincang bab mutasarrifun. Kemudian dah bincang bab fatinun. Dan dah bincang bab katibun, kan? Katibun, hafizun. Dan kemudian kita bincang bab sekarang ni al-qazinun, yang menjaga sesuatu. Ada dua malaikat pula. Malaikat Malik dan Ridwan. Malik yang menjaga neraka, yang 7. Yang bersama dengan dia Zabaniyah. Wa ma'hu Zabaniyah. Zabaniyah ada berapa? Ada 7, ada 19. 19 jenis Zabaniyah. Baik. Jadi malaikat Malik 1. Zabaniyah ada 19 malaikat Zabaniyah. Ni ketua. Dia punya tentera dia, la ya'lam adadahu illa Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dia punya tentera tak tahu banyak mana. Terlalu ramai. Nampak tak? Dan pintu neraka ada berapa? Pintu neraka dan juga tabaqah dia ada 7. Dia punya peringkat-peringkat neraka ada 7 peringkat. Yang paling tinggi dia panggil Jahannam. Ini kepada usatil mu'minin. Ini kepada orang-orang mukmin yang buat dosa. Tahtiha ladha. Bawah sikit daripada Jahannam dia panggil ladha. Jadi dia ada peringkat-peringkat. Di atas ni Jahannam, bawah ladha. Ladha lil Yahud, kepada Yahudi. Kemudian al-hutamah, bawah tu hutamah. Hutamah kepada Nasrani. Kemudian dipanggil Sa'ir. Mereka Sa'ir. Yang ni las-sabi'in. Kepada sabi'in. Sabi'in ni siapa dia? Ni firqah minal Yahud izdadu dalalan bi'ibadatihim al-ijl. Yang mana mereka ni telah menyembah ijlun. Ijl ni apa ni? Anak kambing. Anak lembu. Waladul baqarah madama lahu syahr. Yang masih lagi sebulan. Sembah baqarah tu. Bukan yang baqarah yang buat waktu dengan Samiri tu. Ni baqarah apa pun. Anak lembu sembah tu. Sabi'in. Siapa lagi berat daripada puak Yahudi. Lepas tu dia bawah lagi. Nampak tak?
Dan kemudian Saqar. Ini kepada Majusi, Ubadun Nar. Dia termasuk Hindu, betul tak? Hindu ni Majusi ya sebenarnya. Al-Jahim, wa hiya li'abadatil asnam. Ni kepada hamba yang orang-orang yang menyembah berhala, Jahim. Kemudian Al-Hawiyah. Hawiyah ni kepada golongan munafiqin. Siapa yang kuat kufurnya. Kufur pun macam-macam jenis juga. Tak semua kufur duduk satu neraka. Ada kufur neraka di atas sikit. Ada kufur yang paling bawah ni. Seperti Fir'aun, Haman, Qarun. Dia kalau tu orang kufur, yang jenis kufur kepada Allah Ta'ala. Dah kufur, lepas tu lawan pula dengan Islam. Ini lain pula. Dia kufur yang tak lawan dengan Islam. Dia baik dengan orang Islam dan sebagainya. Ini lain kedudukan. Beza. Fa'arduha min rasas. Dia punya tanah dia saja daripada timah hitam. Dah panas. Timah hitam pula. Batu saqfuha min nuhas. Ni. Dia punya bumbung pula daripada nuhas. Hitanuha min kibrit. Ni dinding dia pula daripada kibrit, belerang. Waquduha an-nas. Kayu api dia manusia dan juga kayu-kayu hijarah. Hafazana Allahu min al-jami' wa razaqana syafa'at asy-syafi'. Amin. Semoga Allah Ta'ala jaga kita daripada semua neraka. Jangan kita masuk walaupun dengan satu neraka. Tak mau teh semua. Mana-mana pun tak mau teh lah. Dia minta teh pula tak apa masuk sekali pun. Tak payahlah nak minta teh. Seorang kanak-kanak, seorang budak nama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin ni cucu pada Nabi SAW. Satu hari dia menangis. Dijumpai oleh seorang wali Allah Ta'ala. Nama dia Buhlul. Buhlul ni wali besar di Mesir. Orang panggil Bahlul kan. Tapi nama dia Buhlul. Macam ni. Buhlul ni wali. Satu hari dia lalu, kalau buka dalam kitab-kitab tarajim para sufiah, akan jumpa Buhlul. Baca buku kitab Buhlul. Kalau dia lalu tengok budak ni sedang nangis. Kemudian dia pun tanya, kenapa teriak? Dia kata, orang Kedah panggil teriak. Kenapa teriak? Takut tak ada makanan ke, tak ada nak coklat ke, tahu budak-budak tak mau main dengan dia ke. Dia kata tak je. Dia tu aku menangis, dia kata, mula-mula dia jawab dah. Dia kata, adakah kerana dia tak mau main ke? Budak ni jawab tu, adakah aku dijadikan Allah untuk main-main? Allah jadikan aku ni untuk main-main ke? Jompang musakan kan? Budak ni. Tanya lagi, lepas tu kenapa menangis? Dia kata, aku menangis kerana tadi ni waktu ibu sedang masak, dia kata, aku tengok mak aku tengah nak masuk kayu api kecil-kecil dulu untuk nak panaskan. Maka aku tanya kat mak, kenapa mak masuk kayu kecil dulu? Awak tak masuk kayu besar tu? Kita masuk kayu kecil kerana kayu kecil ni nak bagi semarak api. Lepas marak dah api baru masuk yang besar. Maka sebab tu aku menangis. Kerana aku bimbang, takut aku ni, budak-budak kecil ni dijadikan nanti oleh Allah Ta'ala untuk memarakkan api neraka sebelum masuk yang besar. Jadi fikir tu. Menjerit Buhlul, pengsan tu. Orang pun bawa balik ke rumah, banjir muka. Lepas tu dia bangun, orang tanya, ada kenapa pengsan tengah jalan? Dia aku jumpa seorang budak yang sangat ajaib. Dia cakap benda sekian-sekian. Jadi ada sebut tadi. Tanya budak ni siapa dia? Dia tu cucu Nabi SAW. Ali Zainal Abidin. Namanya Ali Zainal Abidin. Masya Allah. Tu orang dulu lah. Budak-budak pun dah wali. Budak-budak dah wali. Baik. Ni antara pintu-pintu neraka dan tabaqah neraka. Jadi neraka dia akan susun dari segi tabaqah. Atas ke bawah. Dan Ridwan pula menjaga syurga. Dan dia adalah ketua penjaga dalam syurga. Ketua namanya Ridwan. Dan dalam syurga ada 8 pintu besar. Iaitu yang pertama babu syahadatain. Bab syahadatain. Yang kedua babu salah, pintu salat. Yang ketiga babu siyam, babu zakah, babul hajj, babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, babu silah, babul jihad fi sabilillah. Ini 8 pintu. Wa man daqalaha wa min dakhiliha 'ashratu abwabin sirah. Dalam tu pula ada 8 lagi pintu. Ada 10 lagi pintu. Wa hiya sab'u jinanin mutajawirah. Dan dia pula ada syurga yang masing-masing berhampiran dengan syurga yang lain. Jadi syurga dia punya bentuk yang macam kata Syekh Jamal Farouk. Syurga ni dia macam bukit. Dia daripada bawah ke atas. Jadi semua boleh nampak syurga atas. Nak naik pula kena naik ke syurga satu lagi, naik ke syurga tu. Dia beza dengan neraka dia ke bawah.
maka dia ke bawah. Syurga dia naik ke atas. Comel kawasan. Tak ada bayar. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Baik. Tengah-tengah. Wa awsatuha wa afdaluha. Yang pertengahan syurga. Paling tengah ada dia. Firdaus. Firdaus al-a'la. Dan kemudian itu syurga yang paling afdal. Saqful jami', semua syurga ni. Ni nak nampak kata syurga dia bentuk dia macam ni. Dia lah maksudnya bukan bentuk dia gitu, nampak tak comel. Dia ada naik gitu. Maka saqfu dia punya tudung dia ataupun atap dia adalah Arsy Rahman. Arsy Rahman adalah dia punya atap kepada seluruh syurga. Yaliha, yali Arsy Rahman Jannatul Ma'wa. Ataupun yali Jannatul Firdaus, Yali Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa. Kemudian Jannatul Khuld, kemudian Jannatul Na'im, Jannatul Ad, dan Jannatul Darul Salam dengan Darul Jalan. Sebahagian ulama pandang kata arba'atun, ada 4 pintu. Ada 4 syurga. Sebahagian pandangan kata ada 1 je syurga. Yang ta'addud daripada nama. Di syarafiha, karena syaraf. Karena dalam kaedah sebut kasratul asma' tadullu ala syarafil musamma. Banyak nama dalil kepada baiknya penama sebut ataupun mulianya penama tadi. Tentu nama tu jadi banyak. Ada syurga 1 je. Tapi nama banyak. Ada sebahagian panggil Firdaus, ada sebahagian panggil Jannatul Adn, ada sebahagian Darul Jalal, ada panggil Darul Na'im, dan sebagainya. Syurga-syurga ada nama banyak. Itu pandangan tu. Pandangan memang ada 7 syurga. Ada 7 syurga. Tapi 8 pintu. Atau orang tak betul kalau orang kata syurga ada berapa pintu? Ada 7. Tak, 8 pintu. Kadang-kadang kita baca doa. Antara yang akan sebab buka pintu syurga 88 ni, lepas ambil wuduk, baca doa. Doa selepas wuduk. Maka akan dibuka. Futihat lahu abwabus samaniyati, abwabul jannati thamaniyah. Akan dibuka kepada mereka yang membaca doa selepas wuduk 8 pintu syurga. Ini antara kelebihan orang yang baca. Dan dia punya tanah dia daripada misik dan za'faran. Wa fi kulli qasrin minha far'un min syajaratin tuba. Nampak? Ini tuan. Di antara di setiap istana dalam syurga tersebut akan ada furu' daripada syajaratul tuba. Asluha fi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punya dahan, dia asalnya tu daripada rumah Nabi SAW dalam syurga. Kemudian dia punya furuk-furuk dia tu, cabang-cabang dia akan masuk ke setiap istana dalam syurga. Di setiap syurga yang ada di sana. Atau kalau kita ada satu syurga, doa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala bagi syurga pada kita dalam syurga. Istana kita dalam syurga ni. Dalam istana kita tu akan ada salah satu cabang, batang pokok, cabang pokok Syajaratul Tuba. Yatrahu ma tashtahihi al-anfus. Dan dalam syurga juga akan diletakkan apa saja yang jiwa manusia ni suka, akan ada dalam syurga. Apa saja yang kita suka. Fa idza arada ahlul jannati al-akla qalu subhanaka allahumma wa wudi'at baina aydihim ma'idatu tuluha mail atau mil. Ya. Kalau kata di syurga ni nak makan. Dia nak makan. Maka dia pun sebut subhanakallahumma, maha suci engkau ya Tuhanku, ya Tuhan kami. Maka akan diletakkan di depan mereka apa dia? Makanan yang panjangnya 1 mil, 1 batu. Dia kurang 16.9 km. 1 batu. Silap. Nah, apa ni? 1 batu? 1.6 no? 1.6. 1.6 km no? 1.6 km, 1 batu. Arduha mil. Dan juga dia punya lebar dia pun 1 batu juga. 1.6 km. Gila makanan 1.6 km. Fiha jami'u ma yashtahun. Dalam tu pula ada semua apa yang dia suka. Apa saja. Ada KFC kan? KFC ada apa? Mana? Tak ada apa KFC di syurga nanti. Masya-Allah. Apa yang kita suka di muka bumi Allah Ta'ala lebih daripada tu yang kita akan dapat. Fa idza farahu min al-akli, bila dah habis makan, qalu alhamdulillahi rabbil alamin, faturfa'u. Dia sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Angkat balik. Tak payah kita nak cuci pinggan, tak payah. Kerja waktu tu. Kerja kamu sonok je lah syurga.
wa huwa ma'na qawluhu ta'ala da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Hari daripada ayat Quran tu, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya apa? Akhir doa mereka dalam syurga ketika lepas makan, alhamdulillahi rabbil alamin. Angkat nak masuk syurga, telah sebut dah. Nabi sebut hadis, al jannatu huffat bil makarih wan nar huffat bil syahawat. Syurga keliling dia, kalau nak pergi penuh dengan kesusahan, dengan benda yang kita benci, baru akan dapat sampai ke syurga. Manakala neraka nak sampai, semua benda yang kita senang akan sampai ke neraka. Jadi nak masuk dia apa dia? Nak pergi ke syurga bukan senang. Kat dunia ni kena susah. Susah dalam dakwah, susah dalam perjuangan, semua kena susah, baru sampai ke syurga. Nah, ni yang tu pun tak nak tahan. Yang tu pun